Pembentukan metafizik yang lebih meluas, kegunaannya dalam perkembangan sains, teknologi dan inovasi nasional. Apakah yang dimaksudkan dengan metafizik? Istilah metafizik berasal dari bahasa Yunani iaitu meta yang bermaksud selepas dan juga fizika yang bermaksud mengenai alam. Metafizik bermaksud melangkaui alam fizik iaitu menjelaskan sesuatu perkara di sebalik fizikal. Merujuk kepada perkara metafizik itu sendiri, ia mengandungi dua suku kata yang utama iaitu meta yang bermaksud di sebalik dan fizik yang membawa kepada zahir. Oleh itu, metafizik ditafsirkan sebagai ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Istilah metafizik dari sudut terminologi pula merupakan salah satu cabang utama falsafah yang dikenali sebagai falsafah pertama, iaitu merujuk kepada karya purba Aristotle iaitu metafizik. Aristotle mendefinisikannya sebagai the study of the first principle and causes of the thing. Plato dan Aristotle berpendapat yang menyatakan bahawa sesuatu di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Hal ini, alam pemikiran itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia dan hanya boleh dirasai kehadirannya. Terdapat 4 aplikasi yang meluas dalam perkembangan metafizik iaitu merujuk kepada sains, teknologi dan inovasi yang meluas yang melibatkan beberapa aliran falsafah, antaranya satinisme, positivisme, konfusianisme dan operisme. Apakah itu saintisme? Saintisme adalah fahaman yang meletakkan kaedah sains sistematik, mantik dan objektif atas segala-galanya dan menafikan perkara-perkara yang tidak dapat dianalisis secara saintifik. Oleh kerana sifat saintifik yang memisahkan seseorang dengan perkara-perkara yang berhubung dengan nilai, budaya, agama, gaya hidup berasaskan tata susila, beragama dan budaya bangsa, maka saintisme menafikan segala nilai-nilai ini. Ia merupakan lanjutan dari aliran empirisme iaitu neo-empirisme yang bermaksud aliran yang mengatakan pengetahuan manusia berasal dari pengalaman panca indera ataupun diria. Manakala saintisme pula ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Ia juga pandangan bahawa kaedah sains induktif adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan di atas semua itu bahawa sains dapat menghasilkan pengetahuan kepada masyarakat. Justru itu, saintisme meletakkan martabatnya begitu tinggi sehingga menjadikan ia sebagai sumber kebenaran. Kelemahan daripada aplikasi saintisme ini adalah golongan ini menolak sumber-sumber ilmu yang lain, dilabelkan tidak saintifik, tidak rasional dan menolak wahyu sebagai sumber kebenaran. Apakah pula positivisme? Istilah positivisme digunakan pertama kali oleh Saint-Simon pada sekitar tahun 1825. Positivisme berakar pada empirisme dan prinsip filsafik tentang positivism yang dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggeris iaitu Francis Bacon pada sekitar tahun 1600. Positivisme adalah perkara yang boleh dilihat atau dibuktikan. Selain itu, perkara fakta dan nyata yang berdasarkan hukum-hukum sains. Pelbagai cara boleh digunakan untuk mengkaji seperti menggunakan metod seperti pengamatan, eksperimen dan juga perbandingan objektif. Positivisme ini juga menolak sesuatu yang abstrak seperti dewi-dewi, mistik dan metafizik. Sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah, manakala fakta adalah paling sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan merupakan ciri-ciri positivisme. Positivisme mengembangkan pemikiran tentang ilmu universal bagi kehidupan manusia sehingga berkembangnya etika, politik dan agama yang positivistik. Ciri-ciri positivisme terdiri daripada sains yang merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah, manakala fakta adalah paling sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan. Konvensionalisme adalah suatu pemikiran falsafah bahawa prinsip-prinsip asas suatu pengetahuan tertentu adalah berasaskan kepada penerimaan tersurat ataupun tersirat dalam masyarakat dan bukannya realiti luaran. Konvensionalisme diklasifikasikan sebagai doktrin yang dijalankan benar melalui persidangan linguistik mengikut kebenaran pengetahuan prior.
Conversion ini diterima pakai bergantung kepada hukum dan juga hipotesis. Dengan mengadakan conversion inilah mereka cuba untuk menentukan bahawa teori atau hukum sains yang baru itu benar ataupun tidak. Conversionalism melemahkan teori positivism walaupun ia tidak melihat pengetahuan sebagai fakta wajar atau sains terkumpul. Sebaliknya, ia melihat pengetahuan sebagai suatu yang subjektif, tidak neutral, relativistik dan ketidakcukupan. Conversionalism mempengaruhi sains, sosial, pengurusan dan organisasi dengan membentuk beberapa andaian dan paradigma yang memudahkan teori pengurusan. Ia melihat bagaimana apa yang saintis perhatikan adalah tidak bebas daripada proses pemerhatian, tetapi ia adalah hasil interaksi metodologi saintis dengan objek pengetahuan mereka, dan setiap fakta saintifik adalah satu fakta sosial, dan ia adalah pemikiran kolektif suatu komuniti yang bersatu melalui gaya pemikiran. Operarisme merupakan proses untuk menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bahagian-bahagian supaya mudah difahami dan dapat diukur. Setiap konsep penelitian perlu dicari definisi operasionalnya, iaitu penjabaran konsep ke dalam bahagian-bahagian atau dimensi yang lebih terperinci sehingga dapat diukur. Opera rasmi ini bertujuan menghubungkan konsep saintifik kepada kaedah uji kaji. Ia juga bertujuan mengeluarkan sebutan tidak berunsurkan operarisme daripada sains kerana sebutan ini dikatakan begitu remeh ataupun tidak bermakna. Ia mestilah dinyatakan dengan jelas bagaimana uji kaji itu dilakukan disertai dengan syarat-syarat berkenaan.